Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara saya, saudara Abdullah Hisam. Seterusnya bahagian saya iaitu tajuk motivasi pencapaian. Jadi dari tajuk motivasi pencapaian ni ada beberapa poin lah. Yang pertama saya akan terus bentang saja. Okey, poin yang pertama, dalam pengajaran dan pembelajaran, wujud hubungan kepercayaan pelajar dan keupayaannya ke arah pencapaian. Okey, maksud dia dalam konteks PDP, setiap pelajar tu ada hubungan di antara kepercayaan dirinya dan kemampuannya untuk mencapai pencapaian yang diingini. Seterusnya, kajian-kajian menunjukkan bahawa wujud hubungan di antara kepercayaan pelajar tentang keupayaan, motivasi pencapaian dan penghargaan diri seseorang. Maksudnya, kajian telah menunjukkan ada hubung kait, penambahan hubung kait. Okay, yang pertama iaitu kepercayaan, keyakinan diri pelajar itu sendiri. Seterusnya, dihubungkan kepada kemampuannya. Yang ketiga, apabila dihubungkan di antara kepercayaan diri dan kemampuan diri, maka akan terhasillah motivasi pencapaian. Dan seterusnya akan akan membawanya kepada penghargaan diri, penghargaan ke diri ataupun self esteem, iaitu suka dihormati, perasaan mahu dihormati dan disanjungi. Okey, yang ketiga, penghargaan diri pelajar adalah tingkah laku pencapaian untuk memupuk perasaan sesama pelajar. Sama juga macam tadi, okey, pelajar yang dapat mencapai pencapaian yang diingini ini akan merasa dirinya perlulah dihargai dan dihormati oleh rakan-rakan yang lain. Okey, seterusnya, penghargaan diri seseorang menekankan bahawa pelajar didorong untuk mencapai dan berjaya dan sentiasa bersaing dalam pembelajaran misalnya. Okey, penghargaan diri ini ataupun self esteem ni akan membuat dia merasa suka untuk dihormati. Okey, kalau dia cemerlang tu, dia mahukan dalam kelas tu dia dikenalilah untuk menjaga status dia sebagai pelajar yang paling bijak dalam kelas. Jadi dia seronoklah, dan memang patut pun pelajar yang cemerlang ni untuk dihargai. Okey, seterusnya ahli-ahli atribusi menyatakan pelajar adalah ahli-ahli sains intuitif, iaitu meneroka dan menerangkan sebab terjadinya sesuatu. Okey, ahli atribusi ni menyatakan pelajar ni kalau buat sesuatu tu dia akan mengkaji juga, walaupun nampak macam biasa saja. Okey, tapi kalau pelajar tu dah cemerlang, contohnya dia tidak dapat mencapai, maka dia akan nak tahu sebabnya. Okey. Seterusnya, yang terakhir di halaman ni, pelajar sentiasa mengkaji sebab kegagalan sesuatu peristiwa yang penting. Sebagai contohnya, seorang pelajar yang cemerlang memperoleh grade yang rendah akan mengkaji kegagalan terhadap grade tugasan atau peperiksaan. Sama macam atas tadilah. Okey. Jadi pelajar cemerlang lebih-lebih lagi, kalau dia tidak dapat capai grade yang diingini, grade A contohnya, dia seorang pelajar cemerlang, dia memang target untuk dapat A, tiba-tiba dalam percubaan SPM tak dapat B, maka dia akan mengkaji kegagalan tersebutlah. Okey, seterusnya Covington 1984 mengenal pasti 3 jenis set motivasi, iaitu berorientasikan masteri, mengelak kejayaan dan menerima kegagalan. Okey, maksud Covington ni dia telah mengelaskan 3 set motivasi, iaitu dari segi pelajar lah ni, pelajar yang cemerlang tu dikategorikan sebagai berorientasi masteri. Okey, yang sederhana pula mengelak kegagalan, tersilap sini, mengelak kegagalan. Yang ketiga, menerima kegagalan ni pelajar yang kategori lemah. Okey, seterusnya menurut McClellan 1985,
Pelajar yang berorientasi masteri menilai pencapaian dan melihat keupayaan sebagai sesuatu yang boleh dipertingkatkan. Okey, bagi kategori yang atas yang pertama ni, iaitu masteri ni, pelajar cemerlang lah. Dia akan melihat bahawa pencapaian dan kemampuan dia tu masih boleh dipertingkatkan. Dia akan usaha lebih lagi. Okey, dia akan berpandangan lebih jauh. Okey, seterusnya yang ketiga, pelajar ini berfokus pada matlamat pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan. Dia akan terus fokus, okey, untuk mencapai matlamat pembelajaran dan terus berusaha untuk meningkatkan kemahiran, mempelbagaikan kemahiran dan keupayaan. Okey, seterusnya pelajar dalam kumpulan berorientasi motivasi ini, masteri ini, biasanya mengatributkan kejayaan terhadap usaha-usaha sendiri dan terus mencuba untuk menjadi pelajar-pelajar yang berjaya. Okey, pelajar cemerlang ni biasanya dia sebagai penghargaan lah di atas usaha-usaha susah payah yang dia telah buat sehingga dia berjaya tu, dan dia akan terus mencuba untuk terus menjadi pelajar-pelajar yang berjaya mencapai matlamat yang diingininya. Okey, seterusnya pelajar yang berorientasikan masteri tidak menganggap kegagalan sebagai suatu yang mengancam. Okey, jadi pelajar cemerlang ni tak menganggap mungkin dia akan tak sampai target tu, dia tu bukan kegagalan yang akan melemahkan dia, tidak. Okey, dia akan menjadikan kegagalan tersebut sebagai satu motivasi untuk dia lebihkan usaha dan lebihkan tukar kaedah lain contohnya. Okey, kesimpulan dia, kegagalan tu bukan sebagai satu ancaman kepada pelajar yang masteri ini. Okey, seterusnya, padahal ia meyakinkan pelajar daripada perasaan ketakutan dan memberi ruang untuk berusaha dengan gigih. Masih lagi kegagalan tadi itu bukan sebagai satu ancaman. Okey, pada dia ni dia dapat meyakinkan pelajar tersebut. Okey, dapat yakin, tambah lagi keyakinan dia, okey, untuk tidak merasa takut, dan dapat membuka peluang kepada dia untuk berusaha dengan lebih gigih, untuk tambah lagi usaha dia. Okey, seterusnya pelajar yang berorientasikan masteri yang mengalami kegagalan sebagai peluang untuk mengubah suai matlamat atau memperkembangkan pendekatan-pendekatan baru untuk mencapai matlamat lama. Maksudnya yang sama macam atas tadi, iaitu pelajar masteri yang mengalami kegagalan, dia akan menganggap sebagai peluang untuk dia mengubah cara ataupun kaedah, kat sini mengubah matlamat, ataupun dia memperkembangkan pendekatan-pendekatan baru, kemahiran-kemahiran yang lain, kaedah yang lain untuk mencapai matlamat yang diingini tersebut. Okey, seterusnya mereka juga berkeyakinan untuk berusaha dengan lebih gigih lagi pada masa yang akan datang, sentiasa termotivasi. Pelajar yang cemerlang ni dia aktif. Okey, dia akan tidak menyerah kalah. Dia sentiasa berusaha dengan gigih untuk kejayaan masa yang akan datang. Seterusnya pelajar yang mengelak, pelajar yang kedua, pelajar yang mengelak kegagalan, kekurangan untuk bersaing dan penghargaan diri berbanding prestasi mereka. Okey, pelajar yang kategori kedua ni, iaitu set motivasi yang kedua, iaitu dalam golongan mengelak kegagalan. Okey, dia lebih kekurangan lah dari segi persaingan dan penghargaan tu berbanding dengan prestasi mereka. Okey, yang kedua, apabila mereka boleh memperoleh kejayaan dalam menyiapkan sesuatu tugasan, mereka merasa mempunyai nilai hidup yang tinggi. Okey, pelajar sederhana ni masih boleh kita bimbing, kita beri galakkan motivasi untuk mereka berjaya lah dalam sesuatu tugasan ataupun matlamat ataupun target yang ingin dicapai. Okey, kalau dalam peperiksaan. Okey, seterusnya, jadi pelajar ini sentiasa menjaga imej diri untuk bersaing dalam semua bidang daripada menemui kegagalan. Okey, pelajar yang kategori mengelak kegagalan ni pun masih ada usaha lagi, dan mereka juga menjaga juga imej diri, dan masih ada persaingan juga
okey, untuk mendapatkan kejayaan lah. Nah. Okey, seterusnya pelajar yang kedua ni lagi, pelajar yang mengelak kegagalan ini sentiasa bertindak dengan berjaga-jaga. Okey, dia berwaspada dari segi untuk menyiapkan tugasan pun mereka akan siapkan. Okey. Okey, seterusnya pelajar ini bertindak pada tugasan yang berisiko untuk menjamin kejayaan daripada tugasan yang dibuatnya. Okey, pelajar ni akan siapkan tugasan yang berisiko, okey, supaya dapat menjamin kejayaan yang terhasil dari tugasan yang telah dibuat. Okey, mereka akan buat juga tugasan tu. Sebab apa? Mereka perlukan dorongan. Okey, jadi kategori yang kedua ni, peranan guru pentinglah. Okey, sebab dia masih boleh digilap lagi ataupun masih boleh lagi diberikan kata-kata semangat, galakan untuk mereka menyempurnakan tugasan dan untuk mencapai, okey, pada target yang diingini. Okey, seterusnya pelajar yang menerima kegagalan adalah mereka yang telah ni kategori yang ketiga, pelajar lemah ni. Okey. Yang ni dalam kelas mungkin mesti ada juga. Okey. Kalau kelas yang depan tu mungkin ada seorang dua, mesti ada yang pelajar lemah ni. Okey. Kecuali kalau sekolah SBP bersama penuh dan sekolah yang kluster semua tu, tu memang semua yang pandai-pandai lah. Okay? Tapi macam sekolah biasa kita ni, sekolah harian biasa ni, maka mesti ada juga pelajar yang kategori ni, iaitu pelajar yang menerima kegagalan. Menerima kegagalan adalah mereka yang telah berputus asa. Mereka ni putus asa. Okey, kekurangan pencapaian mereka adalah kerana kekurangan keupayaan untuk berjaya. Okey, mereka ni dari segi intelek ataupun kognitif, mereka merasa tak mampu. Mungkin ada pengaruh daripada sosial budaya, persekitaran dan sebagainya lah. Okey. Okey, jadi pelajar yang lemah ni pun tugas guru lah untuk memberi galakan, kata-kata semangat. Mungkin dia tak dapat nak mencapai matlamat dalam pelajaran kelas ni, mungkin dia akan ubah kepada laluan ke kemahiran ke KV ke. Okey. Tapi jangan bagi mereka ni rasa down lah, no. Okey, seterusnya pada peringkat ini pelajar berasa mereka tidak dapat mengelak kegagalan. Mereka rasa tak dapat nak menguasai masteri, menguasai pembelajaran tu. Okey. Jadi mereka mengambil keputusan untuk berada dalam keadaan tidak lagi dapat membantu menangani kegagalan seterusnya. Dia dah buat keputusan siap-siap dah. Dia kata kami ni memang tak mampu dan baik tak payah buat apa. Macam tu. Okey. Jadi kesimpulan dia apa? Yang terakhir ni, guru haruslah berinisiatif untuk mengurangkan atribusi usaha personal pelajar tersebut daripada pencapaian dan menyeimbangkan penghasilan tugasan dengan meningkatkan motivasi pencapaian pelajar berkenaan. Jadi kesimpulan dia untuk pelajar yang kategori ketiga ni, iaitu yang menerima kegagalan ni, yang pasrah ni, jadi gurulah yang harus memainkan peranan, okey, dalam mencari kaedah-kaedah yang sesuai, memberi galakan ataupun memberi kata-kata semangat lah untuk pelajar ni dapat menyesuaikan diri. Okey, jangan bagi mereka ni rasa disisih. Mereka juga pelajar, mungkin dari segi kemampuan untuk menguasai untuk mencapai target grade A tu tak mampu. Okey, sekurang-kurangnya dapat grade C ke, lulus ke, tu sudah mencukupi. Okey, sekian saja pembentangan saya hari ini. Okey, saya serahkan kepada saudara Cikgu Faiz untuk menyambung pembentangan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.